Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayah daripadanya yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama mempelajari dan juga mendengarkan sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah, terutama sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah sirah yang penuh bermakna yang boleh kita mengambil pelajaran dari setiap keadaan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sebelum kelahiran baginda sehingga setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat bersama-sama ini merupakan pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestilah kita berbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesempatan yang mulia ini untuk kita dapat sama-sama mendengarkan dan juga mempelajari sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman sehingga kita benar-benar dapat memahaminya dan juga kita dapat memanfaatkan dan memahamkan kepada orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita, meridai kita semua dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita menyambung pelajaran sirah kita di mana pada minggu yang lalu kita sedang membicarakan tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam ini aku diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan oleh mana-mana manusia sebelum ini, yakni para nabi dan rasul. Dan kita telah melalui yang pertama, kita telah melalui yang pertama berkenaan dengan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana para nabi dan rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diutuskan untuk umatnya saja dan juga untuk manusia yang hidup pada zamannya sahaja. Dan telah kita melalui dan ceritanya itu adalah berkenaan seperti dengan Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh alaihi salam merupakan rasul yang pertama yang diutuskan untuk orang-orang yang menyembah berhala, kerana penyembahan berhala itu bermula daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di mana last kali Nabi Nuh berdoa, ya Allah,
di mana Allah SWT memberitahu kepada Nabi Nuh AS bahawasanya tidak ada lagi yang akan beriman tidak ada lagi yang akan beriman kecuali mereka yang telah beriman. Maka langsung Nabi Nuh AS mendoakan agar ditimpakan azab, maka semua selain daripada orang-orang yang beriman itu ditimpakan dengan azab. Subhanallah. Jadi nak menunjukkan bahawa semua nabi-nabi itu diutuskan pada umat manusia seluruhnya pada zamannya sahaja. Manakala baginda Nabi SAW bukan sahaja diutuskan untuk manusia yang hidup di zamannya, bahkan manusia yang setelah pada zaman Nabi SAW sampai pada hari kiamat. Subhanallah. Dan itu adalah kemuliaan pengkhususan baginda Nabi SAW. Sebab itu bila mana perkara ni kita dah faham, ada timbul permasalahan. Ustaz, kalau Ustaz kata dia Nabi itu diutuskan untuk seluruh manusia, tapi Allah kan kata dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, Allah SWT berfirman, ayat keempat ni, dalam artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Ni Allah kata dalam surah Ibrahim. Kalau kita kata tadi, Ustaz kata Nabi-Nabi dan Rasul itu diutuskan untuk seluruh manusia yang hidup pada zamannya. Tapi sekarang ini ayat ini bagaimana pula? Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Bermakna kalau Nabi itu diutuskan kepada kaum Bani Israel, akan berbahasa dengan bahasa Bani Israel. Kan? Baik, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Contohlah kalau Nabi itu bahasanya Melayu. Saya kasih contoh. Bahasa Nabi itu bahasa Melayu. Tiba-tiba yang nak dengar tu orang Filipin. Faham tak? Dia tak boleh faham. Dia tak boleh faham. Dia nak bahasa je, jadi dia boleh faham. Jadi Allah kata dalam ayat tu supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Baik. Apa yang kita nak faham kena faham daripada ayat ini adalah ayat ini tidak langsung menunjukkan keterbatasan risalah terhadap sebuah umat. Ayat ini dia tidak langsung menunjukkan keterbatasan risalah, keterbatasan dakwah terhadap sebuah umat. Maknanya dia tak ada limit kepada bahasa Nabi tersebut saja, tak ada. Macam mana pula? Yang dimaksudkan dengan ayat ini menunjukkan bahawa walaupun Allah kata dengan bahasa kaumnya, maknanya apa? Yang ada dengan para Nabi itu adalah yang berbahasa sama dengan Nabi itu sendiri. Tapi dia tidak menunjukkan dia bercanggah dengan perkara yang sebelum ini, di mana Nabi itu diuruskan kepada semua manusia. Habis Ustaz, kalau orang lain tu tak cakap bahasa Arab macam mana? Bagaimana pula? Ia tidak menunjukkan keterbatasan seperti itu. Kerana apa? Kerana Nabi-Nabi itu akan berkata dengan bahasa orang yang berada di depannya. Kemudian orang yang berada di depannya itu akan convey the message kepada orang yang tidak bercakap dengan sama bahasa seperti mereka. Dan begitulah sampainya risalah kepada semua, sampainya risalah dengan bahasa yang lain kepada semua manusia yang ada pada zaman tersebut. Subhanallah. Jadi contoh, saya cakap bahasa Melayu, contoh Nabi tu cakap bahasa Melayu. Dari orang Melayu ini sampaikan that message dalam bahasa Inggeris kepada orang Filipin. Maka orang Filipin tu pun faham. Maka orang Filipin tu sampaikan bahasa Filipin kepada Filipino yang lain. Jadi faham tak? Sama. Tapi bahasanya tak bahasanya. Tapi macam mana ayat tadi? Ayat itu untuk orang yang berada di sekeliling Nabi tersebut. Subhanallah. Baik, sama juga. Nabi SAW diutuskan untuk semua manusia, walaupun bukan semua manusia yang berbahasa Arab. Kita berkata, Ustaz, namanya Nabi SAW diutuskan untuk orang Arab lah. Kerana Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Tak. Nabi itu diutuskan untuk semua manusia.
Dalil ni kat mana? Kat Al-Quran sendiri. Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah untuk kamu semua. Semua ni, semua jenis manusia. Ada ulama masukkan malaikat dan jin. Pun sama juga. Subhanallah. Jadi bukanlah bukti Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab bermakna Nabi itu untuk orang Arab sahaja. Itu yang kadang-kadang tersalah faham. Sama juga pada zaman Nabi Musa AS. Walaupun Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS diutuskan kepada kaum Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Isa AS diutuskan untuk kaum Bani Israel dengan dua kitab mereka. Yang satu berbahasa Ibrani, iaitu kitab Taurat, dan yang satu berbahasa Suryani, iaitu kitab Injil. Nabi Musa AS diutuskan untuk kaum Bani Israel. Satu kitab mereka itu berbahasa Ibrani. Kitab apa tu? Kitab Taurat. Bahasa mereka lah. Kemudian kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa AS untuk kaumnya Bani Israel juga. Tapi itu adalah bahasa Suryani. Bahasa yang dulu juga. Jadi sedangkan walaupun kitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani, satu dalam bahasa Suryani, tetap ada di kalangan Bani Israel itu orang yang tidak bercakap dengan bahasa Ibrani dan Suryani. Tetap ada juga. Tapi kemudian orang-orang yang memahami itu sampaikan pesanan-pesanan itu, message-message yang ada dalam kitab itu, kitab Injil dan kitab Taurat, kepada orang-orang yang tidak memahaminya. Lepas tu kita kalau belajar sejarah, kita akan faham macam mana bahasa Arab ni tersebar luas apabila Islam makin tersebar luas. Bila Islam tersebar luas, lagi ramai orang-orang yang bukan Islam masuk Islam. Dan mereka akan mempelajari bahasa Arab. Bukan saja mereka mempelajari, tapi mereka juga mengajarkan bahasa Arab. Dan juga mengajarkan kepada orang-orang Arab bagaimana untuk baca dan juga untuk menulis. Kerana kebanyakan orang-orang Arab itu tidak tahu tulis dan baca pada zaman dahulu lah. Sebab tu yang Allah kata dalam Quran, Wallazi ba'asa fil ummiyina rasula. Dialah yang telah mengutus di kalangan pada orang-orang yang ummi itu seorang Rasul. Subhanallah. Baik. Jadi kita faham, Nabi-Nabi dan Rasul itu, ini cuma penjelasan daripada ikutan daripada minggu yang lalu. Nabi-Nabi dan Rasul itu mereka diutuskan untuk semua manusia yang hidup pada zaman mereka. Yang Nabi-Nabi Rasulullah SAW diutuskan untuk semua manusia yang hidup pada zaman mereka, walaupun manusia-manusia itu tidak memahami bahasa Nabi tersebut. Tetapi mesejnya dapat disampaikan melalui orang-orang yang memahami bahasa tersebut. Dan dia tidak bercanggah dengan ayat surah Ibrahim ayat keempat tadi, kerana ayat surah Ibrahim ayat keempat itu adalah untuk orang-orang yang berada di sekeliling Nabi tersebut. Kemudian Nabi-Nabi itu akan menyampaikan pesanan-pesanan itu. Orang-orang yang mendengar pesanan itu akan sampaikan kepada orang yang tidak berbahasa dengan bahasa Nabi tersebut. Jadi dapat the message juga. Subhanallah. Baik. Dan dalil kenapa macam mana dia boleh dalil bukti bahawa para Nabi dan Rasul itu untuk semua manusia pada zaman itu adalah dengan surah ayat yang kita lalu pada minggu yang lalu berkenaan bahawa Nabi Nuh AS mendoakan selain daripada orang yang telah beriman, maka semua itu timpakan azab. Jadi kalau mereka itu tak beriman, kalau mereka itu tak bersalah, takkan mereka nak ditimpakan azab. Bermakna mereka juga sudah didakwa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Subhanallah. Baik, jadi kita lanjutkan pada pembacaan. Maka sambungan dari hadis yang minggu lalu yang kedua. Kita baru dengar pada minggu yang lalu yang pertama. Yang kedua pula, aku diberi kemenangan dan dengan kegementaran ke atas musuh, walaupun antaraku dan mereka sejauh perjalanan 1 bulan. Nabi SAW bersabda, yang kedua adalah, aku diberikan kemenangan dan diberikan kegementaran ke atas musuh, walaupun antaraku dan mereka sejauh perjalanan 1 bulan. Yang pertama, Nabi SAW diberikan kemenangan.
Mana saja Nabi pergi, maka Nabi akan dimenangkan, akan dah berjaya. Tak seperti Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum Nabi SAW. Dan juga diletakkan kegementaran di atas hati-hati musuh-musuh baginda Nabi SAW. Walaupun antara mereka dengan Nabi itu perjalanan 1 bulan. Walaupun antara mereka dengan Nabi itu perjalanan 1 bulan. Subhanallah. Maknanya apa? Sama ada musuh itu ada kat belakang atau ada kat depan, maka diletakkan perasaan takut di hati musuhnya. Nak pergi perang ni, alamak takut. Satu macam punya takut. Subhanallah. Ini khususiat untuk Nabi SAW. Keistimewaan baginda Nabi SAW yang tak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW mention 1 bulan? Subhanallah. Kenapa tak lebih? Kenapa tak cakap setahun? Kenapa tak cakap 2 tahun atau 3 tahun? Kenapa Nabi mention sebulan? Kerana pada zaman Nabi SAW, semua musuh-musuh Nabi SAW tidak ada di antara mereka yang lebih jauh, yang jauh daripada perjalanan sebulan. Bermakna kalau mereka nak jumpa Nabi SAW, nak berperang dengan Nabi, perjalanan mereka itu tidak akan take more than 1 month. Kurang daripada sebulan. Sebab tu Nabi kata, walaupun antaraku dan mereka sejauh perjalanan sebulan. Subhanallah. Jadi khususiat keistimewaan yang hanya diberikan buat Nabi SAW. Ini hanya untuk Nabi. Kita jangan yo-yo pula. Ustaz, saya kalau pergi rumah si fulan je Ustaz, saya keluar rumahnya si fulan yang terkencing-kencing. La ilaha illallah. Ini namanya autakling. Ni khususiat untuk Nabi sahaja. Kalau andai kata diberikan macam gitu, tu mungkin ada jalan yang lain. Biasanya kalau diberikan pada umat Nabi SAW itu, ia berupa haibah, kewibawaan. Orang nampak orang sesegan, orang nampak orang rasa takut, menghormati. Subhanallah. Itu ada. Tapi kalau perjalanan sebulan, kita belum keluar rumah, musuh dah terkencing-kencing, dah terkena diarrhea semua dan sebagainya, demam kuning tapioka. Ni apa kata Samsudin, ni semua tak ada. Kalau ada, wallahu alam lah. Cuma ini khususiat untuk Nabi SAW. Baik. Yang kemudian sambung lagi pada hadis yang sama. Kemudian sabda Nabi yang ketiga, dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Nabi kata, dan dihalalkan untuk aku harta rampasan perang. Bermakna Nabi juga boleh mengambil harta rampasan perang. Kalau kita belajar bab peperangan lah. Ini dalam hukum, dalam bab fikir ni adalah. Jadi bab harta rampasan perang ni, atau kita panggil al-ghanimah, hanya khusus diberikan orang umat yang dapat harta rampasan perang itu adalah umat Nabi SAW sahaja. Umat lain tak dapat. Adapun Nabi-Nabi terdahulu hanya dibenarkan mengumpulnya untuk diberikan kepada yang lain, tetapi mereka tidak boleh mengambilnya. Nabi-Nabi terdahulu hanya boleh kumpul saja. Ambil nampak emas, nampak jam, nampak contoh lah. Zaman tu tak ada jam, saya kasih contoh je. Nampak handphone, nampak iPad. Tengah perang ni buat iPad, tak tahu kenapa lah. Nampak kumpul saja. Ambil tak boleh. Umat Nabi SAW boleh ambil. Macam mana ambil tu? Tu kena belajar lah. Subhanallah. Jadi kita jangan banyak stress benda ni. Tak ada lagi kat zaman kita sekarang ni. Subhanallah. Jadi kita lanjutkan lagi. Itu baru yang ketiga. Yang keempat, sambung sabda Nabi SAW yang keempat, dan bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan bersuci. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu salat, hendaknya ia melaksanakan salat. Yang ini bertayamum tanpa air. Apa kata Nabi SAW? Dan bumi dijadikan untuk aku sebagai tempat sujud dan bersuci. Untuk umat-umat sebelum Nabi SAW, mereka tidak boleh menjadikan bumi sebagai alat bersuci. Dalam arti kata yang lain untuk kita senang faham, tayamum adalah khusus
keistimewaan Nabi dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayamum ni khusus untuk kita. Zaman dahulu tak ada. Zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada tayamum. Mati-mati kena angkat wuduk. Mati-mati kena pakai air. Tayamum untuk kita saja. Subhanallah. Maka kata Nabi SAW, jadi bumi itu untuk bersuci dan tempat sujud. Kat mana-mana saja di atas muka bumi ini kita boleh bersujud. Kat mana saja. Melainkan tempat-tempat yang haram. Ada najis ke dan sebagainya, tu lain cerita lah. Tapi kalau ikut asal, kat mana saja kita nak semayang, dibolehkan. Selagi mana tak mengandung bahaya. Ustaz kata boleh semayang kat mana-mana, jadi saya nak semayang kat tengah-tengah PIE lah Ustaz. Itu bukan semayang, itu bunuh diri. Nak kena injek, tu akal, tu otak, fuse ada, blow, wire putus. Itu bunuh diri. Semayang dekat atas, dekat betul-betul, dekat depan fish, tempat jeti mancing. Itu namanya bunuh diri. Semayang bila semua tengah terbakar baru nak semayang. Itu bunuh diri. Subhanallah. Jadi bukanlah maksudnya itu. Maknanya secara generally kita boleh semayang kat mana-mana yang kita nak. Mana-mana lah. Terserah kita nak semayang dekat mana-mana boleh. Baik. Itu yang dikatakan dalam hadis. Maka kata Nabi SAW, maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu salat, siapa-siapa dari umatku yang telah masuk waktu salat, hendaknya ia melaksanakan salat. Bermakna bila semayang, tanpa waktu semayang, mak semayang lah. Yang ini tayamum dengan tanpa air. Tak ada air Ustaz, macam mana nak semayang? Maka tayamum. Jadi tayamum macam mana? Kena belajar lah. Bila keadaan kita tayamum, kita kena qada. Bila tayamum tak payah, qada. Kalau kita tayamum kerana pakai bandage, sama ada kita nak kena qada atau tidak, kena belajar. Kalau kita qada, kalau kita tayamum di tempat yang biasanya ada air, kena qada ke tidak? Macam mana kita nak cari air tu? Sampai bila kadar yang kita dah confirm, okey sekarang tak ada air, aku kena pakai tanah, debu tanah untuk tayamum. Dia kata pakai debu tanah, jangan pakai tanah. Tanah tu untuk orang dah mati, tu untuk sertu. Debu tanah tu, jangan ambil tanah letak kat muka ni, ya Allah. Ini bukan make up babe. Debu tanah tu pakai buat tayamum. Debu tanah, jangan kita confuse tanah dengan air Milo pula. Ovaltine pun jadi dah, Ustaz kata brown sama brown, kita pun pakai lah. InsyaAllah kena gigit semut. Tak sah. Subhanallah. Kalau mazhab Hanafi kata debu rumah tu boleh pakai. Rumah punya abuk tu ambil, boleh lap kat muka. Mazhab Hanafi kata sah tayamum. Kita jangan buat. Tu bukan mazhab kita. Ada sebab kenapa Imam Hanafi cakap macam gitu. Subhanallah. Kita kalau buat insyaAllah masuk hospital, kena TB babe. Abuk semua masuk. Subhanallah. Baik. Jadi dalam umat Nabi SAW diberikan kelebihan dapat bertayamum dengan menggunakan debu tanah. Sedangkan umat terdahulu mereka tidak boleh solat di mana-mana. Hanya boleh solat di rumah ibadat mereka seperti di gereja. Dan tidak ada di antara mereka yang dibolehkan untuk bertayamum. Umat-umat terdahulu bila masuk waktu semayang, mereka tak boleh just bentang sejadah Allahu Akbar. Tak boleh. Tak boleh. Mereka tak boleh buat macam itu. Masuk waktu semayang kena rush pergi. Contohlah pergi church. Baru semayang zuhur. Contohlah ni contoh nak kita. Contoh ni nak kita faham. Umat-umat dahulu tu mereka tak dapat opportunity untuk ibadat secara mudah macam kita. Adakah Allah Maha Zalim? Tidak. Semua tu kerana keadaan diri mereka sendiri. Rewelnya lain, perangai lain, susah dengar cakap lain, kapal pun dalam ball bearing besar dah duduk. Siapa tu kau Bani Israel? Kan kita dah lalu suruh sembelih lembu, tanya lembu ni lembu macam mana. Dah bilang warna, dah bilang tak tua sangat, tak muda sangat, warna dia kuning, yang boleh yang buatkan orang terpikat suka bila melihatnya. Launuha faqi'un tasurun nazirin, launuha safra'u faqi'un launuha tasur faqi'un safra'u tasurun nazirin, menggembirakan orang yang melihatnya. Dah bilang warna, dah bilang umur dia. Innaha baqaratun bikrun awanun baina zalik, muda, tak muda sangat, tak tua sangat, awanun baina zalik, tengah-tengah. Dah bilang
dah bilang dah bilang dia punya description dia. Lembu tu tak pernah bekerja lah, tak pernah inilah, tak pernah itu. Itu bila dah bilang, mereka susah. Pasal nak cari spesifik lembu tu macam mana? Pasal mereka banyak soal. Kenapa mereka banyak soal? Kerana mereka tak nak buat. Allah kata wa ma kadu yaf'alul, hampir saja mereka tak nak buat. Jadi sebab itulah kerana kedegilan mereka, Allah SWT pun memberikan hukum-hukum yang berat kepada mereka. Subhanallah. Dan kita pula kerana Nabi SAW, bukan pasal kita. Kita tidak ada benda pun. Depan Allah kita tidak ada apa-apa. Tapi yang jadi pandangan Allah, Rasulullah SAW. Mudahnya kita lakukan ibadat, rahmat yang Allah berikan kepada kita, mudahnya taubat kita diterima, mudahnya doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Rasulullah SAW. Kenapa Allah tak jadikan mereka umat Nabi juga, ya Ustaz? Itu semua urusan Allah. Saya tidak ada nombor telefon nak tanya malaikat Jibril. Tanya malaikat Jibril, kenapa bayi saya tak hidup zaman kita? Subhanallah. Jadi kita jangan tanya soalan-soalan yang tak perlu lah. Tak perlu. Yang patut kita syukur, kita tak hidup zaman mereka. Tu patut kita syukur. Kalau kita hidup zaman mereka, takkah kita susah? Takkah kita tak dapat gunakan laptop ni? Contohlah, takkah kita dapat gunakan Facebook ni semua? Ni semua dah ada zaman siapa? Zaman Nabi SAW. Zaman dulu ada tak ada pun. Jadi bukan saja kita ni umat yang beruntung dari sudut akhirat, tapi ia juga beruntung dari sudut duniawi juga. Subhanallah. Baik. Di dalam sebuah riwayat dikatakan tidaklah seorang nabi itu beribadat melainkan di mihrabnya. Dalam riwayat lain mengatakan tidak ada seorang nabi itu beribadat atau melakukan solat melainkan di mihrabnya. Nabi-nabi mereka sendiri tak boleh solat mana-mana. Kerana solat di mihrab, tempat yang disediakan untuk beribadat. Itu yang Allah kata dalam tentang kisah Siti Maryam AS. Apabila Nabi Zakaria AS mendatanginya di tempat ibadatnya. Subhanallah. Dekat situlah yang Allah kata, di situlah Nabi Zakaria doa, tempat ibadatnya Nabi Siti Maryam yang Nabi Zakaria doa. Kenapa Nabi Zakaria tak doa tempat lain? Kalau kita kata, Ustaz, doakan kat mana-mana boleh, kenapa nak kena pergi tempat yang khusus? Tengok cerita ni. Allah kata dalam ayat tu, Ifdakhala alaiha al-mihraba. Nabi Zakaria AS pergi kepada tempat Nabi, pergi ke tempat Siti Maryam AS punya mihrab. Wajala indaha rizqa. Mendapati situ ada makanan. Qala anna laki hadza, adakah ini punya kamu? Kalau kata Siti Maryam, qalat huwa min indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya itu daripada Allah, sesungguhnya Allah SWT memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki tanpa disangka-sangka. Maka sambungan kata Allah SWT, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situlah Nabi Zakaria AS berdoa kepada Tuhannya. Subhanallah, nampak? Nabi Zakaria tak ada doa kat rumah, tak ada. Hunalika, di situlah Nabi Zakaria doa. Jadi kalau kita katalah, Ustaz, doa kat rumah boleh apa? Kenapa nak doa dekat tempat-tempat yang baik? Kenapa nak doa ke tempat-tempat yang ada berkat, seperti makam Nabi, makam Habib Noor, makam orang-orang wali-wali Allah, orang-orang yang Allah cinta, orang-orang yang Allah pilih? Kenapa nak doa dekat makam Nabi SAW? Ini doa dia. Ini dia punya dalil. Allah kata Nabi Zakaria doa kat situ. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kita faham secara general kenapa kita kadang-kadang doa di tempat doa kat situ ambil berkat. Ni Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah SWT suruh Nabi turun sembahyang ambil berkat tempat dilahirkannya Nabi Isa AS. Subhanallah. Baik. Panjanglah cerita tentang Isra Mi'raj. Baik. Kemudian yang kelima dikatakan padaku, mintalah, kerana tiap-tiap Nabi sudah minta, maka aku tangguhkan permintaanku di akhirat, dan ia untuk kamu dan untuk orang yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, iaitu untuk dikeluarkan setiap orang yang di hatinya ada sebiji sawi dari iman,
yang tidak ada amal soleh kecuali tauhid. Yang kelima, Nabi SAW being offered, mintalah. Minta ya Rasulullah, aku akan berikan. Kerana tiap-tiap Nabi sudah meminta. Tiap-tiap Nabi, dalam bahasa kita, tiap-tiap Nabi itu dia punya special request. Semua Nabi ada. Yang Nabi Nuh ada dah bagai kerana untuk umatnya. Ya Allah, selain daripada ini, azab. Kita dah lalu. Yang Nabi Ibrahim pun sama. Yang Nabi Musa AS juga sama. Subhanallah. Nabi Musa kata, Ya Allah, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Dalam masa ayat, pada saya gitulah bunyi dia. Maka pisahkanlah kami dengan mereka, dengan orang-orang yang orang-orang fasik. Siapa ni? Kaum Bani Israel. Suruh masuk Palestin, dia kata okey kita masuk, tapi kita masuk dengan dari belakang jalan Gustan. Mana kita masuk bontot masuk kampung dulu. Kan kurang ajar kan? Biadab ni kaum Bani Israel. Maka Allah timpakan kepada mereka itu wadribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah. Maka ditimpakan mereka kebinasaan, kehinaan dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap Nabi itu sudah diberikan permintaan yang khusus. Maka aku tangguhkan permintaanku di akhirat. Dan ia untuk kamu, kata Nabi SAW. Nabi punya doa yang special ni, Nabi simpan untuk ke akhirat. Dan kata Nabi SAW, dan ia untuk kamu, kata Nabi. Dan untuk orang yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Apa permintaan apa ni? Permintaan ini dinamakan sebagai syafaat. Subhanallah. Jadi Nabi SAW satu-satunya makhluk Allah yang diberikan syafaatul uzma. Apa tu syafaatul uzma? Iaitu untuk dikeluarkan setiap orang yang di hatinya ada sebiji sawi dari iman, yang tidak ada amal soleh kecuali tauhid. Yang tidak ada amal pun. Tidak ada amal langsung kecuali tauhid. Tauhid apa? Mengucap 2 kalimah syahadat. Itu saja. Bila tu dia mengucap? Sekali je mengucap. Bila tu mengucap? Bila nak kahwin. Nak kahwin, Tok Kadi kata, baik, maka kita minta semualah mengucap 2 kalimah syahadat supaya iman kita dingakui oleh Allah. Mari sama-sama kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kita istighfar 3 kali. Subhanallah. Itu je itu je amal je. Ketika dia masih hidup tu apa dia? Mengucap sekali je. Lepas tu hidup dengan keadaan yang na'uzubillah sampai bawa kematian. Maka Nabi SAW simpan syafaat Nabi untuk orang macam gini. Subhanallah. Itu yang dinamakan syafaatul uzma. Syafaat yang terbesar. Yang tak diberikan kepada mana-mana manusia sekalipun. Hatta para Nabi dan Rasul pun tak dapat itu syafaat. Hanyalah untuk Nabi SAW sahaja. Baik, jadi inilah 5 perkara yang disebutkan dalam hadis yang kita lalu pada minggu yang lalu berkenaan dengan bagaimana keistimewaan Nabi SAW berbanding dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Subhanallah. Subhanallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan dan kita akan menyentuh sedikit tentang bab syafaat Nabi SAW. Kita tutup dengan selawat asri dan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.